Terusnya kita lihat di sini ya. Hari ini cikgu tidak membincangkan topik apa, cikgu mau bagi pendedahan ya. Ini kamu semua tahulah, kamu sudah tingkatan 5. Jadi kertas 1 40 markah, kertas 2 100, jadi 140 kan. Tidak ada, kalau dulu ada kertas 3 ada wajaran, kertas 1 30%, ini 50%. Oke, jadi artinya kamu kalau dapat 70 per 140 dapat 50%. Oke, itu semua. Jadi macam mana kuasa kebat ni boleh membantu pelajar-pelajar? Okey, pernah nampak kan ni? Adakah yang pernah nampak? Alisa, Huda, siapa lagi tu? Dalam ni. Hello? Mana sudah kamu ni? Tak pernah cikgu kalau yang ini. Yang ini tak pernah kan? Okey. Yang lain tu bersuara lah, bah. Cikgu tanya bukannya menyoal. Okey, jadi di sini contohnya lah ya. Di sini ada 4 soalan struktur kan? Kita perlu jawab. Jadi bayangkanlah kamu dapat 4 markah penuh. Ya, soalan C itu kadang ABC, soalan C kebat kan 4 markah kamu dapat. Jadi soalan ini kamu dapat ada 4 soalan, 4 kali 4 16 markah kamu dapat. Okey, ada lagi. Okey, seterusnya hari ini cikgu menerangkan tentang kuasa kebat ya. Jadi ini semua tahu bahagian-bahagian ni ada struktur, ada esei. Jadi kita akan lihat kuasa kebat tu. Kalau kamu dapat menjawab soalan kebat, kamu boleh skor banyak sebenarnya. Tak ada istilah gagal. Okey, jadi kalaulah soalan struktur ada 4, kamu dapat nampak di situ 4 markah per 4 markah. Ada 4 soalan, kamu dapat jawab dengan bagus ya. Jadi ada 16 markah per 40. Okey, sebab di atasnya tu soalan ini 4 markah, 6 markah lagi dari soalan fakta kan. Kita cerita kebat saja. Okey, manakala soalan esei ada 5 dan soalan soalan C atau D lah yang paling penghabisan ialah soalan kebat. Biasanya ya. Kita tak tahu pula 21 ni macam mana. Jadi 8 markah, biasanya kebat 8 markah. Jadi seandainya lah pelajar dapat markah yang bagus, dia boleh skor 24 di situ. Ya, ada 3 kali 8 24. Maksudnya di bahagian kebat dia full mark. Okey, jadi bermakna dia akan skor 40 daripada 140 markah, iaitu dalam 29%. 29% sudah dalam tangan. Okey. Seandainya lah kamu tidak dapat jawab dengan bagus, ya, daripada 4 markah kamu dapat 2 saja, 2/4 saja soalan kebat tu. Jadi kamu boleh dapat kalau semualah 4 soalan pun dapat 2, bermaksud minimum kamu dapat 8. Okey, jadi kalau misalnya soalan esei pun begitu, sepatutnya dia dapat skor 24 markah sebab 8, tapi kamu dapat separuh saja. Ya, katakan tak memuas, tak dapat tackle hati pemeriksa, 4 saja. Soalan 1 dapat ini, kamu pilih soalan 6, soalan 7, soalan 8. Kebatnya kamu dapat 4 saja, 12. Pun kamu masih dapat mengumpul 20 markah. Sedangkan soalan kebat tu hanya menanya pendapat sahaja. Bukannya perlu kamu ingat fakta. Jadi bayangkanlah kalau 20, tadi kalau ini 29, kamu dapat dalam berapa belas markah tu? 14 lebih markah kan? Jadi sayang ya 14. Okey. Jadi apakah kepentingan kebat dalam kepada kamu ya? Jadi kalau kepada guru, kami tak perlu meramal soalan. Sebab soalan ini dia adalah isu semasa. Ya, isu semasa. Contohnya perlantikan Perdana Menteri sejak akhir-akhir ni memerlukan campur tangan yang di-Pertuan Agong. Betul tidak? Adakah kamu perhatikan macam itu? Iya cikgu. Kan? Contohnya Muhyiddin Yassin dilantik setelah Agong campur tangan, Agong memilih. Ya, sebab kita tak boleh buat pilihan raya dalam keadaan era pandemik ni. Jadi terpaksa Agong campur tangan dengan Majlis Raja. Jadi ada tidak dalam kita belajar pasal peranan Agong yang di-Pertuan Agong? Adakah kita belajar pasal Agong dalam buku sejarah? Tingkatan 4, tingkatan 5? Ada.
Ada kan ingatan 5 Ya. kan? Yang awal-awal dulu peranan agung. Begitu jawab ya. Oke, jadi di sini isu semasa. Kebat ni adalah isu semasa. Jadi kita tak perlu sebagai guru dia kena berfikir sejak. Sebagai murid kamu pun kena tahu isu semasa. Okey, jadi kamu tak perlu mengingati kandungan ya dalam buku tingkatan 4 ke tingkatan 5. Jadi sebaliknya murid tu kena berfikir secara kritis lah. Maksudnya, oh betul Agung memang ada campur tangan kan kamu cakap. Tapi macam mana dia campur tangan? Okey, jadi apakah kebaikannya Agung ni? Kenapa Agung ni mesti ada? Jadi di situ kamu berfikir. Ya, kamu berfikir Agung ni perlu untuk mendamaikan. Kalau tidak mungkin akan kacau kacir, akan huru hara negara kita. Ya, kerana parti politik ini mau ini, parti politik. Jadi kamu akan berfikir dan kamu akan ada satu pengetahuan. Di situ, ya. Apalagi kebaikannya dapat menjawab soalan kebat ya. Jadi insya Allah tidak akan gagal kalau orang jawab kebat. Soalannya tidak berulang, tiada dalam buku tetapi tajuknya mengikut di SKP. Macam cikgu cakap tadilah, yang di SKP di kewarganegaraan kan, dia tanya nilai, apakah sikap kewarganegaraan macam ini. Okay. Cara kamu menjawab mesti dalam perenggan. Ya, jangan sekali-kali kalau esei ataupun struktur tu di dalam kebatnya yang soalan C biasanya jangan sekali-kali dalam bentuk poin, mesti di dalam perenggan. Kalau struktur bermaksud pendek lah, kan 4 markah pendek. Kalau esei 8 markah. Jadi buatlah dia 2 perenggan, paling sikit 2 perenggan. Tapi jangan bentuk poin. Dan mesti ada ini, inference. Cikgu rasa cikgu kamu pun mesti terangkan kalau kebat mesti ada kesimpulan di perenggan akhir dan dia mesti kamu bagi perenggan asing. Sebenarnya pemeriksa tu akan cek satu ayat demi satu ayat kamu. Tetapi lebih macam tadi cikgu cakap kita tackle. Tackle hati pemeriksa tu. Kita buat sesuatu yang menyenangkan hati dia ya. Jadi di situ bermaksud kamu bagi satu perenggan. Perenggan itu ialah yang tidak mengulang isi yang sudah di atas. Buat satu kesimpulan lain. Saya rasa macam BM pun adakah begini? Adakah diterangkan tentang begini? Ada cikgu. Dah kan? Jadi Ya. perenggan kesimpulan daripada macam satu rumusan khas kamu lah. Jadi untuk kamu menyatakan kesimpulan kamu tu, kamu kenalah nyatakan tuntasnya, kesimpulannya, jelaslah daripada ini, begitu itu menunjukkan kesimpulan. Jadi tidak payahlah kamu kata inference-nya, tak payah. Jadi di situ sudah jelas, faham sudah tu. Okey, kadang-kadang kesimpulan itu boleh dalam bentuk cadangan. Ya, contohnya oleh itu saya mencadangkan sebagai warga negara kita perlulah memertabatkan keluhuran perlembagaan ini dalam bukan sekadar hanya membaca ikrar semasa perhimpunan tapi menghayatinya dalam kehidupan seharian kita. Contohlah macam itu ya. Jadi itu dibuat di dalam satu perenggan dan kamu mencadangkan. Okey, saya juga mencadangkan pada akhir ini seluruh, artinya keseluruhanlah seluruh warga ataupun pihak yang tertentu mengambil berat. Jadi boleh saja jawapan inference itu dalam bentuk cadangan. Okey,